Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, kita akan bincangkan test yang pertama sampai yang kelima lah. Okay, yang mula-mula ni adalah test yang pertama Indonesia. So, ada dua soalan yang kurang daripada 50% calon mampu berjawab yang betul menjawab lah. Kita tengok yang pertama ni soalan nombor 3 lah. Ya, fenomena berikut adalah berdasarkan prinsip Indonesia kecuali okay, yang pertama telur masak diputar untuk menentukan perbezaannya. Okay. Jadi kalau ada dua telur biji ini, satu yang telur masak, satu lagi telur yang tak masak lah. Okay. So telur masak ni dia punya M ni adalah jisim dia akan lebih tinggi lah daripada telur yang tak masak ni. So bila M tinggi, M tinggi, dia punya apa? Inersia dia pun juga akan tinggi. Okay. So ada perbezaan. Okay, yang kedua ni adalah penumpang tumbang ke hadapan. So ni pun awak tahulah. Ini dah bagi contoh sebelum ni. Memang inersia. Okay, payung dipusingkan dengan cepat. So ada payung. So bila dia dipusingkan, ini dia punya air hujan lah. Air hujan. So bila dia berhentikan secara tiba-tiba, air hujan ni akan terus bergerak lah. So ini adalah hukum gerakan Newton yang pertama lah. Iaitu hukum inersia. Iaitu apa? Hukum gerakan Newton pertama, dia punya definisi. Objek yang bergerak akan cenderung untuk terus kekal bergerak. Dan objek yang pegun akan cenderung untuk terus kekal pegun melainkan ada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okey, kemudian dua buah bot laju ni pula, kan. So ada bot pertama, bot yang kedua, so bila dia bergerak, kan. Sebenarnya kat sini ni kat tengah-tengah ni akan jadi V dia jadi tinggi V dia jadi tinggi. So ni awak akan belajar ni, iaitu di bawah prinsip nanti, prinsip disebut sebagai prinsip Bernoulli lah. Tapi walaupun jawapannya D lah, walaupun awak tak tahu G ni jawapannya, tapi awak nampak A, B dan juga C ni adalah betul, so kita akan pilih D lah jawapannya. Apabila sebuah kereta bergerak, disebabkan oleh, kalau kita baca soalan ini, tarikan graviti dah tentu salah lah, tindak bala penumpang pun dah tentu salah. So sama ada antara A dan juga C ni. So jawapannya adalah inersia penumpang lah, bukan disebabkan oleh inersia kereta tadi lah. Ni kereta kan, bukan inersia kereta tapi disebabkan oleh inersia penumpang tadi. Okay. Dan bincangkan seterusnya adalah test yang kedua, momentum. So soalan yang pertama ni. Okay, soalannya begini. Okay, dia tanya berapakah perubahan momentum? Perubahan momentum. Okay, perubahan momentum. So kita tahu bahawa perubahan momentum ni, perubahan momentum sama dengan MU tolakkan dengan MV. Ni U ni adalah laju awal, U adalah laju awal, manakala V ni adalah laju akhir. Okay. Kita tahu bahawa momentum ni dia merupakan vektor kuantiti. Momentum ni vektor. Momentum ni dia merupakan vektor kuantiti. So arah tu dia memainkan peranan lah. So kalau kita anggap ke kanan adalah positif, maka kalau ke kiri dia adalah negatif lah, kan. So macam ni bola tadi kan, bola tadi dia pergi sini, so yang ini kita anggap ke kanan dia positif, so bila dia patah balik ni dia negatif lah. Okay. So kita masukkan dalam formula ni, M dia adalah 0.5, U dia adalah 4, kan. Tolakkan dengan sekarang ni V ni kita tengok dia jadi negatif, sebab dia belah sini, so negatif. So dia dah negatif 0.5, kita darabkan dengan 3 lah, so ni 5 dan 4 20, 2.0, tolak dia akan jadi tambah lah, 5 3 15, 1.5, so jawapannya adalah 3.5. Unitnya apa? Ni kg, yang ini ms negatif 1. So kg ms negatif 1. Okay. Okay, soalan seterusnya adalah soalan nombor 2. Kita tahu bahawa formula asas bagi momentum adalah inilah, kan. Formula asas ini, kan. Yang ini kita sebut dia sebagai pelanggaran kenyal, kan. Maksudnya bila dia bergerak ni, bila dia berlanggar, dua-dua memantul lah, kan. Okay, kemudian benda yang sama ni sama dengan kalau kita keluarkan ni,
kita keluarkan dia punya V dia, kan? Kita keluarkan V dia, kan? So tinggal M1 tambah M2. Kenapa cikgu keluarkan V ni? Cikgu keluarkan V ni sebab V ni adalah V sepunya. Maksudnya selepas daripada itu dia bergerak bersama-sama, kan? Dia bergerak bersama-sama, kan? So kita dapat formula yang kedua ni, kan? M1 U1 tambah M2 U2, kan? Lepas tu V sama dengan M1 tambah M2. So yang ni adalah pelanggaran tak kenyal lah. Okay, pelanggaran tak kenyal. Okay, kemudian yang ketiga adalah ni tadi, yang kedua tadi ni 1, ni 2, kan? Yang kedua tadi dia sambung atas. Okay, yang ketiga ni adalah kosong. Sama dengan, sebab apa kosong? Kosong ni sebab U1 ni dia tak bergerak, U2 ni tak bergerak. Okay, so dia akan jadi M1, okay, V1 tambah M2 V2. So ni formula yang ketiga, kan? Yang ketiga, yang ini adalah untuk letupan lah. Okay, untuk letupan. Okay, yang mana asalnya sebenarnya daripada ni lah, daripada yang pertama sebenarnya, Okay, so kita tengok yang ini. Soalan ni kita tengok dia kedua-duanya akhirnya bergerak dengan hal laju, kan? So kita nampak dia sebenarnya dia adalah pelanggaran tak kenyal, So pelanggaran tak kenyal lah, inilah dia punya formula dia. Okay, so kena kita masukkanlah dia punya nilai dia. Okay. Okay, kalau kita faham, tengok orang ni dia bergerak ke sana, troli ni pun dia bergerak ke sana lah, kan? Sebab dia kata ni dalam arah lelaki tu, So, sekarang dia lompat sini lah, kan? So dia tanya berapa dia punya U lelaki ni lah, U lelaki ni. So macam dah masukkan sini. So kita akan gunakan formula ni, kan? Dan kita perhatikan 3 kat sini adalah 3 positif, U sini pun adalah U positif lah, sebab dalam arah yang sama, kan? Kerana dia bergerak dengan hal laju sepunya 7, kan? So masukkan ni nilai dia 60 ni. Okay, masukkan dia punya nilai dia. So kita dapat U dia adalah 9 ms negatif 1, So jawapannya adalah C, So kalau kita tengok sini, C ni adalah 70% yang jawab. Okay, so C betul lah sebenarnya. Okay, ni cikgu salah tik kan ni. Okay, so maksud awak betul lah ni. Bagus. Okay, seterusnya soalan nombor 3. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Okay, so hal laju sepunya, soalan dia tanya berapakah hal laju sepunya. So ini sama macam soalan nombor yang sebelum ni tadi. Okay, sekarang ni ini gambar yang dibagi ni adalah sangat jelas lah, kan? So kita masukkanlah M1 dia adalah 1, ya. Okay, yang dia tanya hal laju sepunya, dia tanya ni lah, V ni berapa. So M1 adalah M. Okay, U1 sekarang ni kita anggap ke sana, adalah positif, So U1 adalah 2V, kan? 2V tambah M2 pun adalah M, and U2 sekarang ni adalah negatif V, sebab arahnya berlawanan arah. Okay, sama dengan V, kan? M1 tambah M2, so 2M lah. Okay, 2M. Okay, so kita selesaikan lah. Okay, so kita masukkan ni negatif. Negatif, okay. Ni kita tahu M1 dia sama dengan M2, so sama dengan M je lah. Okay. So ni kita keluarkan M, and so M, okay, 2M. Okay, last sekali yang tengoklah penyelesaian ni. Okay, so jawapannya adalah A lah. Ni kita cuba dah betulkan, sebenarnya V per 2. Okay. Okay, soalan nombor 12, seterusnya, apabila roket dilancarkan. Okay, semakin bertambah apa ni? Okay, jawapannya adalah A, jawapannya adalah pecutan, Okay, kita tengok rintangan udara, kan? Dia naik atas, sebenarnya rintangan udaranya makin sama lah, kan, rintangan udaranya. Okay, rintangan udaranya sama je. Okay. Okay, kemudian kekuatan medan graviti bumi, kekuatan medan graviti bumi sebenarnya kalau dia duduk dalam atmosfera bumi, kita tahu dia ditarik dengan daya 10 Newton per kilogram lah. Hujan yang dihasilkan oleh bahan api, ini tak bertambah lah, kan? Okay, sebab untuk
dia nak naik ni mesti pembakaran dia mesti dia dah buat maksimum lah kan, maksimum lah kan, baru dia boleh naik ke atas kan. So tujah dia tu tidak akan bertambah lah kan. So logik ni kenapa pecutannya semakin bertambah kan. So kita tahu bahawa bila sebab ni kita nak tengok kait dengan konsep momentum ni kan. Bila dia nak bergerak naik ke atas, pembakaran berlaku. So gas dalam ni dia akan berkurang lah. So maka jisim itu akan berkurang. Okay. Kemudian satu lagi yang kita tengok kalau roket ni tepi-tepi dia ni kadang-kadang dia akan terpisah, dia akan buang. So jisimnya akan makin rendah. So bila makin rendah dia punya pembakaran ni pun pembakaran tinggi kan. So berat yang ke bawah ni berat kan, disebabkan oleh berat dia ni, disebabkan oleh daya tujah dia kan, daya tujah kan. So daya tujah ni kan, dia lebih besar daripada berat, sebab tu dia akan memecut lah. Okay, soalan nombor 12. Okay, seterusnya kita tengok test yang ketiga iaitu daya. Soalan nombor 7 yang pertama ni ramai tak boleh jawab ni. Kita akan menunjukkan troli penuhi landasan bagaimana cara untuk mengurangkan pecutan So kita tahu ni topik kita sekarang ni adalah topik daya based on Newton's second law F equal to ma. Okay, hukum gerakan Newton yang kedua ni ni kena ingat lah. Okay, iaitu A ni dia berkaitan langsung dengan F, dan A ni dia berkaitan langsung dengan 1/m ataupun berkaitan semasang dengan jisim lah. Okay, so kita nak kita nak bagi dia pecutannya perlahan. So kita kena tambah bilangan troli lah. So based on Newton's second law ni dia berkadar songsang dia berkadar songsang. Okay. Okay, gunakan landasan yang licin gunakan landasan yang licin ini sebenarnya tak membantu untuk mengurangkan pecutan troli dia akan menambahkan ni. Okay. B ni dia akan bertambah lah. Okay, kurangkan kecerunan. Kalau cerunnya makin rendah kan, so kita tahu dia adalah terpampas geseran landasan, dia ditarik dengan daya yang sama iaitu daya oleh berat tadi dia ditarik dengan 10 Newton 10 Newton per kilogram. So kalau jisim bersama, so pecutan dia akan sama lah. Menggunakan landasan lebih panjang ni pun tak ada masalah lah. Kita tambah panjang ini tak akan menambah ataupun mengurangkan pecutan. Okey, seterusnya soalan nombor 9 perhubungan antara A, F dan juga M ni cikgu tulis tadi. Okey, based on Newton's second law F equal to ma, iaitu A berkaitan langsung dengan F, A ni dia berkaitan langsung dengan 1/m Okey, kalau untuk A ni dia 1/f, maksudnya dia berkaitan langsung dengan 1/f salah lah. Yang ini dia sepaksi je ni, dia tidak berubah. Okey, dia tidak berubah dengan jisim A dengan M ni, dia tak ada kesan. Okey, sama juga dengan D ni lah, dia menata macam ni kan. Okey, so jawapannya adalah B lah. A per M iaitu berkadar songsang. Okey, tapi kalau kita buat grafnya, graf A 1/m pula, dia akan jadi macam tu, berkadar langsung macam ni berkadar langsung. Okey. Okey, seterusnya adalah daya impas daya impas ada dua soalan ni. Okey, soalan pertama ni adalah soalan nombor 2 kan. Okey, dia kata sebuah troli ni dia bergerak dia bergerak ni ke sana. Okey, kemudian dia terpantul balik Okey, dia sama macam yang topik sebelum ni, momentum sebelum ni. Okey, so ingat ni, kalau kita anggap ke kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. Okey, ni formula perubahan momentum. So dia tanya magnitud perubahan momentum MV tolak MU tolak MV MV tolak MU tolak KMU. So dia terpantul balik kan,
troli samalah kan. So 0.4 0.4 okey. So masukkan nilai dia ni. Okey, cikgu dah masukkan nilai ni 0.4 3 0.4 negatif 4. Okey, nampak ni cikgu letakkan negatif kat sini Ni sebenarnya adalah halaju awal tadi. Halaju awal halaju awal. Okey, maksudnya sekarang ni cikgu anggap ke sana ni adalah negatif, kalau ke sini ni adalah positif, sebab tu kat sini nilainya positif Okey, tak kisahlah awak terbalik pun, kalau buat 0.4 negatif 3 tolak kan 0.4 sini pun akan jadi 4 juga dia akan jadi positif. So dia masih lagi dia akan dapat negatif kita kena tambah jadi ni negatif sini kita kena tambah. So jawapannya adalah 2.28 D jawapannya. Okey, seterusnya soalan nombor 9 soalan nombor 9 reka bentuk berdasarkan daya impas. Okey, berdasarkan daya impas. Okey, penggunaan beg udara. Okey, so beg udara bila berlanggar ada beg udara, kita pun terhantuk sini kan. So dia akan melambatkan lah kan. T dia akan bertambah lah. So bila T bertambah, F impas dia akan berkurang. Okey, tali pinggang keledar, jawapannya adalah B kan. Okey, jawapannya adalah B. Okey, tali pinggang keledar So bila tali pinggang keledar bila kita pakai ni untuk elak apa? Elak dia, kita pakai tali pinggang ni, elak dia tu humban ke hadapan. So ini bukannya daya impas tetapi adalah inertia inertia. Okey, penggunaan bahan mudah remuk mudah remuk. Sebab tu kereta panjang gini kan. Kereta kan. Okey, bumper depan ni mudah remuk mudah remuk. Okey, mudah remuk tujuan dia untuk apa? Untuk naikkan T lah. So bila T tinggi, F dia akan jadi rendah. Cermin anti pecah berselerak ni cermin kan. Okey, ni cermin kereta lah. Okey, ni cermin kan. So kalau ada orang kat sini kan, bila dia langgar cermin ni, kalau cermin ni keras kan, kalau cermin keras, T dia akan jadi singkat. So bila T singkat, F dia akan bertambah. Tapi bila dia terhantuk ni dan pecah, dia akan menambahkan masa lah kan. So T ni akan bertambah, so F nya akan berkurang. So penting lah kena remuk. Kalau tak remuk ni mau pecah kepala awak ni. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhir iaitu 28 test yang kelima berat. Okey, gambar foto. Okey, so kuantiti fisik manakah yang malar yang tidak berubah lah, yang tidak berubah bila sudah jatuh. Ingat bila objek dia jatuh di atas disebut sebagai jatuh bebas. Okey, jatuh bebas ni kan, dia punya halaju V V dia kan. V dia ni V1, V2 sampailah V3 ni. V3 ni dia akan lebih besar. Maksudnya V ni dia semakin berbanding V2 berbanding V1 lah. So V akan semakin meningkat. Okey. Tapi kalau A pula kan, sebab dia ditarik oleh daya graviti dengan 10 Newton per kilogram ni, 10 Newton per kilogram ni, maka dia akan menghasilkan pecutan yang seragam lah, yang sama, iaitu dengan nilai 10 ms negatif 2 So jawapannya adalah A lah. Okey, kita tengok momentum sebab V bertambah kan, maka momentum pun akan bertambah lah. Tenaga kinetik V bertambah lah, so E kinetik pun bertambah juga. Tenaga upaya graviti dia semakin turun. So bila makin turun, E potential energinya semakin berkurang. Okey, seterusnya soalan nombor 6 Okey, so ceritanya macam ni lah. Okey, awak baca. Dan maksud dia nak baling batu ni, dia kata sampai tanah 4 saat. So dia tanya berapa tinggi dia ni. Berapa tinggi tebing tu lah. Okey, so yang ni macam mana kita nak buat ni. Setakat ini bila kita baca ni, kita dapat maklumat lah. So batu ni dibaling dengan jatuh bebas. Dibaling dengan jatuh bebas. So kita tahu pecutan dia, A dia sama juga dengan 10. Ni satu kita tahu. Yang kedua kita tahu bahawa sekarang bila dibaling batu ni, kita tahu bahawa U batu ni
iaitu halaju awal batunya adalah sama juga dengan sifar lah. Kat sini ni V paling maksimum. Okay. So apa kita nak buat adalah kita pilih ya formula berkaitan dengan gerakan linear. So ini formulanya. Okay, U ni kita tahu bahawa U sama dengan kosong. So sini kosong lah. S ni adalah S tinggi tadi, tinggi tebing. Tambah 1/2. A ni adalah pecutan dia 10. Kan? T ni tadi dia dapat 4 saat kan. So 4 kuasa 2. Okay, 4 dapat 16. 160. So tinggal 80 meter. So jawapannya adalah B, 80 meter. Okay, soalan seterusnya soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni sebenarnya dia sama lah, macam soalan nombor sebelum ni, nombor 6 ni kan. So, kita guna formula S sama dengan UT tambah 1/2 AT square kan. So S dia sekarang 10, UT ni kita tahu bahawa dia adalah kosong lah. Dan kosong tambah 1/2. Cuma A ni sekarang ni, A dia ni adalah 1/6. So 1/6 daripada 10 lah. Kan? T kuasa 2. Awak terus boleh bahagi lah. 10 bahagikan dengan 10 ni bahagikan dengan 6 lah. Okey, cuba kira. Okey, cikgu mengkira ni 10, okey 10/12 T square, okey T square sama dengan square root 12. Okey. Tengok cikgu kira ni square root 12, so jawapannya adalah 3.46 lah. Okey, 3.46 kita tengok round off kan yang paling hampir adalah 3.5 lah. So jawapannya adalah D. Okey, sekian, terima kasih.